Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 dan tajuk kami adalah kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Ini adalah ahli kumpulan kami ialah Ahmad Kamal Ikram, Farah Hamizah, Mukhlis Satu Wasika, Nur Afifah Aliyah, Nur Alia Nafisah, Siti Najwa, Nur Izzah, Naim Haris, Nurul Laili dan Nik Muhammad Fitri Syami. Kami akan present 5 isi kandungan iaitu pengenalan, kajian perpustakaan, metodologi kajian, data dan analisis kajian dan akhir sekali cadangan dan kesimpulan. Untuk pengenalan, etika berasal daripada Greek iaitu ethos yang didefinisikan sebagai kepribadian dan akhlak, merangkumi aspek prinsip dan kelakuan individu mengenai kepercayaan antara benar dan salah. Pengertian peradaban dari segi bahasa ialah individu yang mempunyai tingkah laku yang baik dan sesuai dengan persekitarannya, malah istilah ini diambil dari akar kata adab. Dari segi istilah pula, peradaban ialah ketamadunan dan kehidupan yang maju dari pelbagai aspek seperti teknologi dan sains. Justru, kajian ini adalah bagi menunjukkan kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian sekaligus membantu kepada pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan kedamaian hidup bermasyarakat. Untuk permasalahan kajian, kami ada 4 iaitu menjelaskan sejauh manakah tahap kefahaman tentang konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian. Kedua, mengenal pasti mengapa masyarakat tidak menghayati kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan. Ketiga, mengkaji tentang cara-cara untuk merapatkan jurang antara kepelbagaian bangsa di Malaysia. Dan yang terakhir, mengkaji tentang pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Objektif kajian ini adalah menganalisa tahap kefahaman masyarakat tentang konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian. Kedua, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menghayati kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan. Ketiga, menjelaskan pendekatan yang boleh digunakan untuk merapatkan jurang antara kepelbagaian bangsa di Malaysia. Dan yang terakhir, menghuraikan badan, organisasi dan individu yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Beralih pula kepada persoalan kajian, sejauh manakah tahap kefahaman tentang konsep etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian? Mengapakah masyarakat tidak menghayati kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan? Seterusnya, bagaimanakah cara untuk merapatkan jurang antara kepelbagaian bangsa di Malaysia dan siapakah yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian? Kepentingan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami pentingnya penghayatan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Masyarakat dapat merapatkan jurang dalam kalangan pelbagai bangsa dan agama di Malaysia selain dapat memperolehi pengetahuan tentang etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian. Di atas kefahaman itulah, pengkaji merasakan bahawa kajian secara menyeluruh walaupun tidak sempurna haruslah dilakukan bagi tujuan melihat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menghayati kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. Manakala bagi generasi muda atau belia pula, pelbagai pendekatan boleh digunakan bagi menyebarkan kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat seperti di Facebook, Twitter serta pelbagai artikel di internet. Seterusnya, kajian ini dilakukan memandangkan kepada banyaknya kepentingan yang akan didapati hasil daripada penemuan antaranya kepada negara, mahasiswa dan masyarakat. Hasil kajian ini penting sebagai garis panduan penyelenggaraan keharmonian, terutamanya keharmonian dalam kalangan masyarakat di pelbagai di Malaysia. Skop kajian. Fokus utama perbincangan kajian ini adalah terhadap aspek kepentingan penghayatan terhadap konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat setempat.
Skop kajian akan menyasarkan kepada golongan muda seperti berikut: mahasiswa dan mahasiswi, University Tuhosi of Malaysia, UTHM dan juga golongan muda atau belia di kawasan setempat yang berumur antara 18 tahun sehingga 35 tahun. Responden yang telah menjawab soal ini dipilih secara lawak tanpa mengira jantina, umur, agama dan bangsa. Seterusnya kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan kami adalah berdasarkan objektif kami. Yang pertama adalah analisa terhadap tahap kefahaman masyarakat tentang konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian. Yang pertama, kurang pendidikan etika dalam pengajaran dan pembelajaran negara. Pendidikan etika ini perlu dititik beratkan dalam sistem pendidikan negara dan sebaiknya dimulakan dari awal usia individu itu kerana ianya penting untuk membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi di mata dunia selain daripada kemajuan pembangunan satu negara itu. Seterusnya, ikatan dan fungsi keluarga moden sebagai penjaga dan pendidik emosi anak-anak telah mula terhakis. Fahaman dan penerapan etika seorang itu adalah daripada ibu bapanya sendiri kerana mereka akan mencorak sikap anak. Ibu bapa tidak sepatutnya menanam sentimen perkauman dalam diri anak itu, malah sepatutnya mereka perlu dididik untuk beretika antara masyarakat kepelbagaian dan tidak bersikap resis antara kaum. Seterusnya adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menghayati kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan. Yang pertama, pengaruh keluarga. Tingkah laku seorang individu itu didorong oleh konflik yang berlaku dalam keluarga. Mereka gagal untuk menunjukkan sifat kasih sayang terhadap anak-anak dan kehidupan yang bahagia. Ini akan menjadikan pemikiran mereka sempit dengan berfikir bahaya tiada insan yang mempunyai nilai murni dalam diri. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya iaitu pengaruh berkenaan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memberi pengaruh terhadap tingkah laku dan penglibatan golongan remaja dalam aktiviti antisosial seperti lari rumah dan penagihan dadah. Akhir sekali, faktor situasi iaitu faktor paksaan situational lebih memberi perhatian kepada paksaan yang menyebabkan seseorang membuat keputusan untuk melanggar atau mematuhi norma sosial selepas faktor paksaan muncul. Seterusnya, menjelaskan pendekatan yang boleh digunakan untuk merapatkan jurang antara kepelbagaian bangsa di Malaysia. Pertama, menggalakkan pengguna bahasa Melayu di semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa bagi menjaga keharmonian dalam antara kaum yang pelbagai di negara ini. Perpaduan rakyat perlu diperkukuh untuk mengelakkan persengketaan dan perbalahan kaum dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua, kesedaran patriotis di dalam diri rakyat Malaysia. Melalui semangat patriotis dalam diri rakyat, kita akan sentiasa bersama-sama tanpa mengira bangsa dan agama, akan berganding bahu untuk membangunkan negara di samping memupuk semangat perpaduan kaum untuk menjaga keharmonian antara masyarakat sejagat. Terakhir sekali, menguraikan badan, organisasi dan individu yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama sekali adalah organisasi pendidikan. Guru atau tenaga pelajar hendaklah mematuhi peraturan etika perguruan bagi memastikan isu integriti tidak dipersoalkan. Dengan adanya kod etika keguruan, guru dapat mengekalkan tingkah laku sebagai guru dan memahami dengan jelas bahawa etika guru adalah tanggungjawab kepada pelajar, ibu bapa, rakan sekerja, masyarakat dan negara, bukan untuk mengambil kesempatan atas apa yang berlaku kepada pelajar, tetapi untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Yang kedua, individu. Kita sebagai manusia hendaklah mampu mengawal tingkah laku dan tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan dalam sebuah negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Okey, seterusnya adalah metodologi kajian. Instrumen kajian. Beberapa kaedah telah digunakan sepanjang menjalankan kajian bagi mengumpul dan mendapatkan maklumat berkenaan. Memandangkan kajian dilakukan secara atas talian dan dijalankan di kawasan yang luas serta mempunyai penduduk yang tergolong daripada pelbagai lapisan masyarakat, pendekatan kualitatif yang paling sesuai untuk mengkaji kajian ini adalah kaedah tinjau atau lebih dikenali sebagai soal selidik. Di dalam soal selidik ini telah dirangkumi dengan pelbagai jenis soalan yang akan
menjurus untuk responden untuk berfikir dan sekaligus mendorong kami untuk mengkaji pengetahuan rakyat Malaysia tentang kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sepanjang tempoh kajian, pelbagai laman web dan jurnal digunakan sebagai rujukan. Hal ini dapat meningkatkan ketepatan dan kesahihan maklumat berkaitan kajian yang dilakukan. Okey, ini adalah kaedah yang digunakan. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Kuantitatif menggunakan borang soal selidik, manakala kualitatif menggunakan sumber rujukan. Seterusnya kami menggunakan borang soal selidik untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Pengkaji menggunakan kaedah soal selidik dalam kajian. Borang soal selidik dalam bentuk Google Form telah diedarkan melalui medium media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Responden kami terdiri daripada 51 orang dalam kalangan masyarakat di seluruh Malaysia. Borang soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian A iaitu menganalisa tahap kefahaman masyarakat dalam konsep etika dan peradaban. Bahagian B untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menghayati. Bahagian C untuk menjelaskan pendekatan yang boleh merapatkan jurang bangsa di Malaysia. Dan bahagian D untuk menghuraikan organisasi yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat. Kesemua bahagian menggunakan skala Likert yang memudahkan untuk mengukur sejauh manakah pandangan responden dalam isu kajian ini. Skala Likert menggunakan 5 mata seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Skor yang diberikan 1 untuk sangat tidak setuju mendapat 2, tidak pasti 3, setuju 4 dan sangat setuju 5. Seterusnya ialah sumber rujukan. Kerja khusus ini dijalankan melalui internet untuk mendapatkan artikel dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan kepentingan penghayatan etika peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Seterusnya, saya akan membentangkan data dan analisis kajian. Untuk pengenalan bab 4, hasil dapatan kajian telah diperolehi melalui borang soal selidik iaitu Google Form dan keputusan telah dibentangkan dalam bentuk jadual dan graf. Kami juga menggunakan kaedah kuantitatif yang menggunakan skala bagi setiap soalan. Skala 1 adalah sangat tidak setuju, skala 2 adalah tidak setuju, skala 3 adalah setuju dan skala 4 adalah sangat setuju. Terdapat 5 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E. Kajian ini juga melibatkan seramai 51 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi dari UTHM serta responden dari luar UTHM. Yang pertama, kita akan pergi kepada analisis umur responden. Untuk umur responden, kami telah membahagikan kepada 4 golongan umur. Yang pertama, golongan 19 sehingga 21 tahun iaitu seramai 16 orang responden. Golongan 22 hingga 24 tahun seramai 26 orang responden. Yang ketiga, 25 sehingga 27 tahun seramai 9 orang responden. Manakala golongan umur 28 sehingga 30 tahun tidak mempunyai responden. Untuk yang kedua adalah analisis bangsa responden. Analisis bangsa responden dibahagikan kepada 4 golongan bangsa. Yang pertama, Melayu mempunyai 45 orang responden, Cina mempunyai 5 orang responden, bangsa India mempunyai 1 orang responden dan untuk bangsa lain-lain tidak mempunyai responden. Yang ketiga adalah analisis jantina responden. Untuk jantina responden, lelaki mempunyai 25 orang responden manakala perempuan mempunyai 26 orang responden. Bagi analisis fakulti responden, terdapat 7 golongan fakulti. Yang pertama, seramai 3 orang responden adalah dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi.
dan teknologi iaitu FAST. Yang kedua, seramai 2 orang responden adalah dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Seramai 2 orang responden dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, seramai 1 orang responden dari Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, seramai 1 orang responden dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, manakala seramai 31 orang responden adalah dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Ini menunjukkan majoriti daripada responden adalah daripada golongan FSKTM. Manakala bagi responden bukan pelajar UTHM adalah seramai 11 orang. Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan tidak mencatatkan jumlah responden. Seterusnya pada bahagian B, C dan E, sejumlah soalan telah dikemukakan kepada responden. Responden telah memberikan jawapan berdasarkan skala 1 hingga 4. Pada bahagian B, 9 soalan telah diajukan kepada responden berkaitan tahap kefahaman masyarakat tentang konsep etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Secara majoriti, responden mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap etika dan peradaban. Bahagian C, kami telah mengajukan 7 soalan kepada responden berdasarkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak menghayati kepentingan etika dan peradaban. Seperti yang kita lihat pada rajin, memberikan jawapan dari pelbagai skala. Bagi merupakan analisis pendekatan yang boleh digunakan untuk merapatkan jurang antara kepelbagaian bangsa di Malaysia. Cara ini menunjukkan keputusan analisis dari borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden. Seterusnya, bahagian terakhir iaitu bahagian E, kami telah mengajukan 7 soalan kepada para responden berkaitan dengan analisis badan organisasi dan individu yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kesimpulan analisis data dan analisis semua instrumen kajian telah dijelaskan dengan terperinci melalui jadual dan gambar rada. Semua instrumen yang dijelaskan dikenakan melalui borang soal sidik yang diedarkan. Didapati bahawa responden memberikan jawapan yang positif bagi setiap soalan. Dapatan kajian ini difokuskan kepada 51 orang pelajar dari Universiti Tun Hussein Al Malaysia dari pelbagai fakulti yang berbeza serta di luar Malaysia. Seterusnya, saya akan sambung dengan cadangan dan kesimpulan kajian. Antara cadangan untuk membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian adalah menganjurkan kempen kesedaran. Hal ini dapat membantu menimbulkan kesedaran ramai pihak tentang kepentingan kesan etika dan peradaban dalam sesama masyarakat pelbagai kaum. Seterusnya, menyiarkan iklan tentang etnik dan kebudayaan dalam masyarakat Malaysia. Ini dapat membantu generasi muda untuk menanam sikap atau rasa untuk menghayati kepentingan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ini. Seterusnya iaitu perkahwinan campur. Perkahwinan campur dapat membantu mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat kelainan agama dan bangsa agar menimbulkan satu kesepahaman yang kuat antara satu sama lain. Okey, akhir sekali untuk kesimpulan. Tuntasnya cadangan persefahaman dalam kalangan pemimpin adalah penting agar ia membolehkan rakyat menerima isyarat yang jelas tentang etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ini. Selain itu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting seperti menanam etika dan adab dalam diri anak-anak sejak kecil lagi agar dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Hal ini bukan sekadar satu-satunya cara untuk melahirkan belia yang mempunyai sikap hormat menghormati masyarakat majmuk yang lain, malah boleh menjadi contoh kepada seluruh masyarakat Malaysia dalam membentuk keharmonian antara pelbagai kaum.
Di samping itu, perkara yang perlu dititik beratkan dalam mencapai persefahaman ini adalah diri kita sendiri, kerana jika kita menginginkan sesuatu, kita haruslah berusaha mencapainya dengan usaha dan kemahuan yang tinggi agar kita dapat menggapainya. Seperti jika kita menginginkan keharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum, kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain. Akhir sekali, semua masyarakat tidak kira pangkat perlu menggalas tugas ini agar dapat membantu masyarakat membentuk etika dan adab yang cemerlang bagi memajukan negara pada masa hadapan. Okey, sekian sahaja daripada grup kami. Terima kasih.